Apapun yang menarik pada ketika ini, pada tahun ini, antara isu antarabangsa yang perlu kita pandang juga adalah apabila junta tentera Myanmar kembali merampas kuasa di Myanmar pada 1 hari bulan 2 tahun 2021, dan baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah pun bersama dengan pemimpin ASEAN untuk membincangkan isu ini, dan 3 usul diusulkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Pertama adalah meredakan ketegangan di lapangan dan hentikan pembunuhan dan kekejaman terhadap orang awam. Yang kedua, bebaskan tahanan politik tanpa syarat serta-merta. Dan yang ketiga, memberi akses kepada pengerusi dan setiausaha agung ASEAN ke Myanmar, termasuk semua akses kepada pihak berkenaan. Jadi 3 usul ini diterima baik oleh junta tentera. Jadi hari ini kita nak membincangkan bagaimanakah impak apabila junta tentera menerima ketiga usul ini. Dan bersama dengan saya hari ini adalah Dr. Nor Nirwandi Muhammad Nordin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Inovasi UiTM. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Doktor. Terima kasih. Jadi apabila kita melihat kronologi di Myanmar ini agak menarik. Apabila junta tentera mula memerintah Myanmar pada tahun 1962, ada beberapa tahun yang saya kata sebagai satu titik bahawa apabila junta tentera membenarkan pilihan raya dan demokrasi dibenarkan di situ. Pun begitu pada tahun 1990, masih lagi kebebasan demokrasi tidak diberikan apabila Aung San Suu Kyi pada waktu itu diletakkan di bawah tahanan rumah. Pada tahun 2015 diberi kebebasan untuk berdemokrasi, alhamdulillah. Tetapi 1/4 daripada parlimen Myanmar juga dipegang oleh junta pada ketika itu, dan sehinggalah pada tahun 2020 sekali lagi pilihan raya dijalankan, dan tahun 2021 rampasan kuasa sekali lagi dilakukan kerana pada mereka pilihan raya yang dilakukan pada tahun 2020 itu ada kebocoran ataupun ketirisan. Jadi berdasarkan kepada kronologi yang saya ceritakan secara ringkas ini, tidak ada 1 tahun pun bahawa Myanmar itu bebas daripada tentera, walaupun pada tahun 2015 itu demokrasi itu ada, tetapi 1/4 itu kuasa tentera ada. Bagaimana pandangan doktor? Kalau kita lihat dalam aspek pemerintahan di Myanmar, apa yang berlaku di Myanmar adalah agak unik. Kerana bagi Myanmar sendiri, konsep pemerintahan ataupun junta itu merupakan sebagai satu budaya corak pentadbiran negara Myanmar yang telah berlangsung sekian lama. Dan kita lihat semenjak tahun 1962 dan akhirnya pada coup yang berlaku pada 1 Februari 2021, kelihatan bahawa pengaruh junta itu pengaruh ketenteraan, military influence, pengaruh ketenteraan dalam kepimpinan ataupun struktur politik Myanmar itu memang tidak dapat dielakkan. Jadi melihat pada keadaan ini, saya tidak lihat dalam masa terdekat ini, setelah juga berlaku coup pada pengendalian oleh Jeneral Junta Myanmar, tidak akan berlaku satu proses yang saya rasa akan menukar pada proses total demokrasi sebagaimana demokrasi yang diamalkan oleh negara-negara ASEAN lain yang bercorak lebih kepada kepartian politik, parti-parti politik tanpa pembabbitan secara langsung, secara tidak langsung ataupun secara separa yang dilakukan dalam pentadbiran Myanmar. Kerana ini merupakan satu sejarah, rentitas sejarah, konsep pemerintahan yang telah diamalkan sejak bertahun-tahun dan suara rakyat didengari pada satu tempoh masa yang singkat. Tetapi akhirnya pihak tentera sekali lagi mengenakan tekanan, mengatakan bahawa berlakunya satu fraud ataupun satu kesalahan penipuan dalam proses pemilihan, dan ini menyebabkan Aung San Suu Kyi dan beberapa tahanan politik dikenakan tahan rumah, dikenakan tangkapan, dan akhirnya kita lihat semenjak Februari 2021 peristiwa yang lama berulang kembali. Dan pemerintahan junta kembali mengambil alih pemerintahan Myanmar dan pentadbiran struktur Myanmar, walaupun ada satu bentuk unity government, satu kerajaan perpaduan yang diletakkan dengan campuran beberapa kumpulan-kumpulan tertentu, tapi pada dasarnya junta masih lagi memegang peran penting dalam struktur pentadbiran politik negara Myanmar itu sendiri. Itu yang berlaku mengikut kronologi kes. Jadi sejak rampasan kuasa berlaku pada yang tahun inilah 1 bulan 2 tahun 2021, pelbagai reaksi antarabangsa telah pun pihak-pihak antarabangsa memberi reaksi. Contohnya Presiden Amerika Syarikat pada ketika ini, Joe Biden sendiri telah mengecam tindakan junta bersama dengan PBB sekali. Jadi kalau suara di dunia ini tidak didengari oleh junta, bagaimana pula dengan suara ASEAN? Satu perkara yang menarik kalau kita membincangkan krisis Myanmar, kita harus ingat dasar utama ASEAN adalah tidak mencampuri apa-apa urusan pentadbiran negara. Dan setiap perkara itu akan berlaku dengan satu bentuk konsensus polisi untuk dasar-dasar pentadbiran, dasar-dasar ekonomi serantau. Tetapi apabila kita cakap tentang isu-isu domestik, malahan perkara dalam perkara United Nations ni, dalam kita lihat dalam perkara 24 dan 27, di bawah Charter pertama United Nations sendiri juga menggariskan bahawa tidak boleh berlaku satu campur tangan dalam apa-apa perkara domestik yang melibatkan tadbir urusan sebuah negara.
Dan ini merupakan salah satu kekangan-kekangan yang wujud dalam peringkat antarabangsa, walaupun tak ada berlaku sesuatu perkara berlaku intervensi itu berlaku, tapi memerlukan kelulusan dengan Security Council pada UN. Dan perkara 24 juga mengatakan tidak boleh menggunakan kekerasan untuk melakukan sesuatu proses urus tadbir negara yang mengganggu secara domestik dan sebagainya. Dan dasar ASEAN juga sama. Dan ini mengakibatkan apabila krisis Myanmar itu berlaku, kesukaran untuk negara-negara dunia, kesukaran untuk ASEAN itu sendiri. Negara dunia kenapa? Kerana Security Council tidak berjaya menyebutkan satu resolusi untuk mengenakan tekanan Myanmar atas peristiwa Rohingya, malahan pada apa yang berlaku pada hari ini. Dan ASEAN juga menghadapi perkara yang sama. Jadi satu bentuk rekonsiliasi baru, satu bentuk cara atau mekanisme yang baru perlu dibangunkan oleh ASEAN. Dan ini bukan satu kejayaan sebenarnya. Apabila ASEAN berjaya menghimpunkan pemimpin di Jakarta pada Sabtu lepas. Dan 10 pemimpin negara ASEAN hadir membincangkan isu dan konflik Myanmar, bagaimana untuk menangani keadaan yang berlaku di Myanmar. Dan satu kejutan berlaku yang saya kira dalam dasar polisi negara Myanmar sendiri, apabila pemimpin kanan, ketua junta itu hadir dalam kepada sidang geostrategi atau sidang bincang isu Myanmar, krisis Myanmar. Dan ini bukan satu bentuk perkara yang menunjukkan satu kejayaan awal kepada Myanmar apabila ketua junta itu hadir dan memberikan satu bentuk keterbukaan untuk mahdi mesyuarat dan membincangkan konflik yang berlaku di Myanmar. Dan ini bukan satu bentuk yang saya rasa membuka satu lembaran baru pada negara ASEAN untuk melihat, kerana ramai yang mengatakan mengkritik ASEAN gagal untuk melakukan sesuatu. Malahan United Nations juga meletakkan kepada ASEAN untuk melakukan satu bentuk percaturan ataupun satu bentuk perbincangan untuk melaksanakan satu proses memastikan perkara yang dapat dilaksanakan, dapat diselesaikan. Ini bukan satu cabaran pada ASEAN, dan ASEAN berjaya membuktikan cabaran itu berjaya dicapai. Okey, sekarang kita beralih kepada 3 usul yang diusulkan oleh Perdana Menteri kita. Usul pertama adalah untuk meredakan ketegangan di lapangan dan juga kurangkan penindasan terhadap orang awam, kekejaman terhadap orang awam dan juga pembunuhan. Jadi apabila kita melihat dari segi usul ini, saya suka melihat pada mereka junta, apabila mereka memerintah, mereka tidak merasakan apa yang mereka lakukan itu sebagai satu kekerasan, kerana itu bentuk pemerintahan mereka. Ini undang-undang, anda kena ikut. Kalau tak ikut, anda kena hukuman. Pada mereka, hukuman yang mereka berikan itu berbentuk kekerasan. Jadi perbezaan pendapat antara kekerasan di pihak kita, di pihak negara lain, dan kekerasan di pihak junta itu definisinya berbeza, Doktor. Bagaimana? Jadi satu perbincangan macam ni, satu soalan yang menarik sebenarnya kalau kita kupas kepada inilah merupakan salah satu di mana perakuan Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan diplomasi luar ataupun diplomasi awam ataupun satu istilah kita panggil sebagai public diplomacy. Kita juga terkenal di antara sebagai dalam sebuah negara, dalam rantau ini, negara yang terlibat dalam proses perdamaian apabila berlaku konflik-konflik serantau, dan kejayaan kita membantu untuk menyelesaikan konflik di selatan Thailand dan di Mindanao pada 2017, dan kejayaan Tan Sri Muhyiddin juga untuk membawa usul dan didengari oleh pihak junta Myanmar supaya usul-usul ini diperdengarkan, memberikan satu bentuk bahawa negara mempunyai satu strategi menggunakan salah satu elemen diplomasi luar, diplomasi awam yang terbaik, menggunakan soft power elemen. Dan ini sebenarnya bukan kekuatan Malaysia sebagai negara kuasa pertengahan. Dan pengiktirafan ini telah diberikan dalam kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila Myanmar mula untuk mendengar perkara ini. Tetapi dia mempunyai salah satu penyebab-penyebab yang berlaku. Salah satu asas juga yang menyebabkan berlakunya penerimaan kepada pembentukan 3 usul cadangan ini adalah keadaan persekitaran itu sendiri, di mana Malaysia juga dilihat mempunyai satu kejayaan untuk mengawal pandemik COVID-19, memberi pengiktirafan Malaysia. Tetapi keadaan pandemik COVID-19 juga sendiri membuka ruang. Kerana kita lihat banyak perkara-perkara yang berlaku semasa COVID-19 telah membawa ASEAN itu pada kancah politik ekonomi yang tidak seimbang. Sebagai contohnya, proses vaksinasi. Jadi ini mengakibatkan Myanmar merasakan mereka tidak boleh terus terpinggir dalam membentuk satu proses penyatuan dengan ASEAN pada masa dan ketika ini. Dan cadangan yang dikemukakan oleh Malaysia itulah cadangan yang pada waktu yang bersesuaian. Dan inilah saya rasa mengapa Myanmar juga telah memainkan peranan dengan dasar diplomasi luar Malaysia, diplomasi awam yang baik, dengan strategi-strategi yang berbentuk tidak otoritatif, tidak merupakan dasar-dasar kekerasan, lebih pada diplomasi perdamaian dan sebagainya, telah membuka satu ruang baru kejayaan supaya usul 3 usul itu diterima. Dan hakikat ini telah membuka satu kejayaan kepada ASEAN, kepada Malaysia, dan juga membuka satu ruang supaya ASEAN itu kembali dilihat sebagai satu institusi ataupun satu organisasi yang boleh mencapai kesepakatan, terutama dalam isu situasi pandemik COVID-19, perang asimetri COVID-19 yang berlaku pada ini. Jadi saya rasa ini satu perkara sebenarnya yang menarik, yang perbincangan yang amat
baik untuk kita lihat. Kerana kita lihat baru-baru ni juga ASEAN telah mengusulkan supaya kita mempunyai satu CDC, Center of Control Disease Prevention Center, yang belum ada di ASEAN. Dan ASEAN juga telah mengumpulkan respon fund untuk COVID-19. Dan perkara-perkara ini juga pembayutan Malaysia adalah berlaku secara langsung dalam isu-isu diplomasi, dalam isu-isu pembangunan ke arah penyelesaian pandemik COVID-19 dalam persekitaran ASEAN. Dan inilah di mana junta merasakan mereka perlu mendengar usaha Malaysia, mereka perlu memberikan kerjasama, konsensus awal supaya akhirnya mereka tidak terpinggir dalam proses kesepakatan rantau ASEAN, kerjasama ASEAN itu sendiri. Itu satu sudut pandang yang menarik. Kita pergi kepada usul kedua, iaitu bebaskan tahanan politik tanpa syarat. Jadi saya merasakan apabila tahanan politik ataupun pemimpin mereka dibebaskan tanpa syarat dalam keadaan junta yang masih memerintah, tidakkah akan ada satu pungutan suara ataupun orang kata macam perhimpunan besar-besaran bersama dengan pemimpin mereka lagi besar kerana pemimpin mereka ada di sana? Dalam isu 3 perkara yang dibangkitkan, perkara pertama adalah untuk menghentikan ketegangan dan menghentikan kekejaman pada awam. Itu mungkin boleh dilakukan dengan satu komitmen ataupun dengan satu pelan yang boleh bantu oleh negara-negara ASEAN sendiri. Dalam isu pembebasan tahanan politik adalah isu dalaman, di mana isu ini merupakan satu isu yang perlu diberi perhatian serius. Dan malahan negara-negara ASEAN juga telah mengatakan telah tiba masanya satu follow up ataupun langkah-langkah bersesuaian diambil untuk memastikan 3 dasar unsur ini diterima. Tetapi secara dasarnya perkara itu mungkin boleh berjaya dan dilaksanakan sekiranya berlaku satu persetujuan dalaman, satu perjanjian dalaman yang perlu dibangunkan oleh agensi-agensi politik dan ketua junta tentera itu sendiri. Dan ini bukan satu perkara yang saya rasa bersifat yang sukar untuk dilaksanakan secara amnya. Tetapi saya rasa dengan kerjasama ataupun dengan komitmen junta itu sendiri, dengan tekanan-tekanan politik, tekanan-tekanan ASEAN serantau, kerana perkara yang telah dibincangkan, perkara yang telah diberikan satu perhatian dan keterbukaan Myanmar dalam krisis ekonomi, krisis COVID-19 ini, memungkinkan mereka mencari satu formulasi asas bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang berlarutan dan sama ada cadangan ini dapat dilaksanakan dengan baik ataupun memerlukan satu jangka masa yang lebih panjang untuk dilaksanakan. Tetapi secara asasnya, ia boleh dilaksanakan dengan syarat tekanan-tekanan berterusan itu terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN, diplomasi-diplomasi itu terus diberi dan keadaan-keadaan persekitaran yang itu mengakibatkan junta merasakan mereka perlu menerima usul-usul ini secara lebih kolektif. Saya suka apabila Doktor menekankan perkataan diplomasi. Jadi yang ketiga ini, akses penuh kepada pengerusi dan juga Setiausaha Agung ASEAN ke Myanmar untuk mereka lakukan sebarang bentuk diplomasi. Dalam konteks sekarang, apabila junta meletakkan darurat itu dalam tempoh setahun, adakah mereka akan mengubah cara pimpinan mereka dengan lebih berdiplomasi dan juga mengubah lanskap politik Myanmar itu sendiri? Apa yang berlaku dalam sebuah hubungan antarabangsa, apa yang berlaku dalam hubungan domestik apabila keadaan media sosial itu, dinamika media sosial itu telah membuka satu ruang di mana rakyat boleh menilai apa yang baik dan apa yang tidak baik. Dan ini juga memberikan satu ruang tekanan kepada Myanmar untuk mengawal penyebaran maklumat. Kalau kita lihat hashtag, tanda pagar di dalam Twitter, dalam media sosial, berita-berita yang diberikan pada media ataupun sedikit sebanyak memberikan tekanan. Malah US juga telah mengenakan beberapa tekanan-tekanan diplomasi, tekanan-tekanan ekonomi kepada kerajaan Myanmar. Dan negara ASEAN belum sampai pada tahap itu. Dan ini memberikan satu bentuk tekanan diplomasi dan Malaysia sebagai sebuah negara yang telah mengamalkan diplomasi pada masa yang agak panjang, yang lama. Kita mengamalkan diplomasi bersama dengan Soviet. Kita antara negara pertama yang pergi ke China untuk menghentikan bantuan-bantuan tertentu kepada gerakan-gerakan semasa isu zaman komunis. Dan ini telah memberikan satu pengajaran ataupun satu cara solusi pada Malaysia bahawa inilah mungkin salah satu mekanisme yang bersesuaian selaras dengan konsep pegangan Asia di mana tidak boleh berlaku intervensi secara langsung dalam apa-apa takbir urus, tetapi konsensus polisi atas memastikan ASEAN Political Security Community itu salah satu dasar yang dibangunkan oleh ASEAN itu dapat dicapai melalui kaedah diplomasi yang merupakan kaedah terbaik pada masa ini kerana sebarang bentuk ketenteraan, sebarang bentuk asas fizikal untuk mengenakan tekanan pada Myanmar tidak boleh dilakukan oleh negara ASEAN. Dan itu konsep kerjasama ASEAN. Dan saya rasa ini merupakan satu bentuk perkara yang semakin dipelgari oleh kerajaan Myanmar dan mereka mengambil tekanan sebenarnya untuk membenarkan benda ini berlaku tanpa melibatkan satu proses yang dilihat oleh masyarakat seluruh dunia,
termasuk rakyat mereka itu sendiri. Ya, itu dia antara apa sudut pandang daripada Dr. Wandi terhadap kesediaan junta tentera untuk menerima 3 usul yang diusulkan oleh Perdana Menteri kita. Sepatutnya kalau boleh dipanjangkan perbincangan ini, saya rasa saya masih lagi nak dengar sudut pandang Dr. Wandi sendiri. Apapun terima kasih kepada Dr. Norniwandi Mat Nordin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Inovasi UiTM. Selepas ini Syu akan bersama